بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إلى حضرة النبي محمد المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى آله وصحبه أجمعين وإلى حضرات جميع الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام وإلى حضرات جميع الأولياء والصالحين وجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات وإلى حضرات آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وعشيرتنا ومعلمينا ومن لهم حقوق علينا شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Yang dimuliakan Tuan Pengerusi dan ahli-ahli jawatan kuasa masjid, yang berbahagia tuan-tuan imam, tuan-tuan Bilal, seterusnya tuan-tuan, puan-puan, hadirin hadirat muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, setinggi-tinggi kesyukuran kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kerana pada petang ini diizinnya juga kita mengadakan majlis ilmu. Mudah-mudahan dengan ilmu yang kita perolehi itu akan menambah bekalan kita yang nak kita bawa balik ke kampung kita. Kerana kita bukan lama lagi duduk dalam dunia ni. Sama yang bercakap ni. Sudah 80 tahun. Jangan kira tahun dah lagi. Jangan kira bulan pun tak boleh. Tak usah kira hari. Tak usah kira minggu. Jam pun tak tentu. Kira saat saja. Bila-bila masa. Kerana sekarang ni sudah dalam masa kecederaan, injury time. Bila-bila masa saja pengadil boleh meniupkan whistle-nya untuk menamatkan permainan. Itu yang cakap ni tuan-tuan nampak lagi kot. Tapi jangan seronok benar. Kerana mati ni bukan ada rukun. Ada ke rukun mati? Yang pertama rukun mati tuai ada. Yang kedua darah tinggi ada. Yang ketiga kencing manis ada. Yang keempat lemah jantung ada kan? Tak ada. Matilah satu perkara yang tak ada rukun. Bila dia nak datang, dia datang. Kadang-kadang segar, bugar. Sudah-sudah dah tak ada. Kadang-kadang terdear berpuluh-puluh tahun. Tidak juga nak mati-mati. Barin sampai reput belakang tu. Kerana terlalu lama barin atas katil. Tak ada bangkit-bangkit. Tapi tidak mati-mati juga. Itu mati. Bila masa dia mati, dia mati. Soalnya, adakah kita bersedia untuk menghadapi mati? Itu yang penting. Bersedia atau tidak untuk menghadapi mati itu? Kalau kita mati kejap ini, boleh tak kita jawab soalan Munkar dan Nakir? Lepas tak kita daripada siksa kubur? Bangkit dari kubur tu, adakah kita sempurna kejadian kita? Atau kita dibangkitkan seperti binatang? Kerana dalam kubur besok ada orang yang dibangkitkan dari kubur tu seperti ular. Ada yang dibangkitkan seperti monyet. Ada yang dibangkitkan seperti kaldai. Ada yang dibangkitkan seperti serigala. Ada yang dibangkitkan seperti tikus. Macam-macam. Malahan ada yang dibangkitkan Allah seperti babi hitam.
Nah, dibelenggu kaki tangan tu pula. Diheret daripada kubur kepada mahsyar. Kemudian dimasukkan dalam neraka namanya Saqar. Saqar tu salah satu neraka kan. Ditanya ahli neraka tu, "Ma salakakum fi Saqar?" Apa menyebabkan kamu masuk neraka Saqar? Mereka menjawab, "Qalu lam nakum minal musallin." Berkata mereka, kami terdiri daripada orang yang tak semayang. Orang yang tak nak semayang 5 waktu sehari semalam tu akan dimasukkan dalam neraka namanya Saqar. Nehen aja. Orang azan tak peduli. Kan tak nampak orang pergi masjid, nehen je, tak arti je. Esok dia akan dibangkitkan seperti babi hitam. Siapa nak kan? Udahlah babi hitam, babi itulah buruk, hitam lagi buruk. Kemudian dia belenggu kaki tangan tu, diheret daripada kubur sampai kepada mahsyar. Ini bagi orang-orang yang tak mengerjakan sembahyang 5 waktu sehari semalam. Saja tak siok, bukan uzur, bukan sakit. Tapi saja tak siok. Lantak aku menjerit pakai azan, dia tak buat nahin, buat tak erti je. Esok akan dibangkitkan seperti babi hitam, diheret kaki tangan tu, diikat kaki tangan tu. Kemudian dimasukkan rantai atau rantai yang ikat itu, dia masuk ikut mulut, dia keluar ikut punggung. Kemudian diheret balik, dirantai balik, dibelenggu dan dibawa sampai ke padang mahsyar. Di padang mahsyar dia terus masuk neraka namanya Saqar. Jadi jangan sekali-kali kita meninggalkan sembahyang. Ibadah yang pertama yang akan dicek oleh Allah Taala sembahyanglah. Mula-mula dicek akidah kita, betul tak akidah kita. Kalau betul baru cek sembahyang. Kalau tak betul terus masuk neraka datang. Wasiqal ladzina kafaru ila jahannam zumara, kata Allah. Dihalau orang-orang yang kafir tu, yang tak beriman tu, masuk dalam neraka jahanam secara berbondong-bondong. Tahu di berbondong-bondong? Secara berturut-turut, dentum. Itu bondong-bondong. Ramai-ramai sekali. Itu bagi orang kafir je. Alright, untuk petang ni kita sambung lagi pembacaan kita. Hadis yang berapa? 38. Dah nak habis ya. Nak tamat kitab ni. Lagi 4 habis lah. Semuanya ada 42. Ke 38. Kalau tamat kitab ni dia dah 2 kitab tamat. Saya ngajar orang berapa tahun dah? Mula-mula Hidayatus Salikin berapa tahun? Belas tahun ngajar baru tamat. Masa tu ada arwah Syekh Adam ada lagi. Lagi siapa? Imam Harun ada lagi. Lagi ketua kampung tu siapa nama ya? Bukan Syekh Adam sebelum itu ada nama ya. Ini dah tak ada dah. Tuan Haji Abang ni mana? Haji Rani. Haji Rani ada masa tu dah tak ada sekarang ni. Haji Syarif ada lagi tak? Tak ada juga. Nampak? Saja tinggal lagi. Kita pergi kepada hadis yang ke-38. Pahala yang berterusan. Bila kita mati, tak ada lagi pahala. Dalam hadis yang lain apa kata Nabi? Idza matal insanu qata'a amaluhu illa min salasatin. Illa min sadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bih aw waladan salihan yad'u lah. Maksudnya sama tapi cuma dia punya kata-kata susun kata saja berbeza. Maksudnya sama aja. Bila mati anak Adam, putus segala amalnya kecuali 3. Yang pertama sedekah jariah. Yang kedua ilmu yang memberi manfaat. Dan yang ketiga, anak-anak yang soleh yang sentiasa mendoakan kepada kedua ibu bapanya. Amalan lain tak ada. Udah mati semayang tak ada lagi, puasa tak ada lagi, sedekah tak ada lagi, baca Quran tak ada lagi, selawat tak ada lagi, tarawih tak ada lagi, apa pun tak ada. Yang boleh mengalir pahalanya walaupun dia dah mati, masuk dalam kubur, 3 perkara je. Yang pertama sedekah jariah. Apa dia sedekah jariah? Sedekah yang panjang gunanya. Kita sedekah ke masjid ini. Selagi masjid ini buka, ada orang semayang, ada orang mengaji apa, lagi itu dia dapat pahala walaupun dia dah mati. Kita sedekah kepada
Sekolah anak yatim umpamanya. Selagi sekolah itu berfungsi, ada lagi anak yatim, ada lagi mereka membantu anak yatim, selagi itu pahala itu mengalir pada dia walaupun dia dah tak ada. Atau dia sedekah untuk masjid ni. Sedekah untuk masjid ni. Tiangnya ke, atapnya ke, dindingnya ke, simennya ke, selagi masjid ni ada orang gunakan, selagi itu pahala mengalir pada dia. Itu sedekah jariah. Betul nak bersedekah biar yang panjang kegunaannya. Kalau sedekah dalam tabung tu, itu masjid lah tu. Tak kira lah apa digunakannya. Masih dikira sedekah jariah lah tu ya. Yang kegunaannya panjang. Nanti kita akan bicara insya-Allah ya. Yang kedua, ilmu yang memberi manfaat. Bila kita ngajar ilmu, ada orang amalkan ilmu yang kita ajar tu, dia dapat pahala. Orang yang mengamal pun dapat pahala, yang mengajar tu pun dapat pahala. Walaupun orang mengajar tu dah lama dah padam dah tak ada. Tapi masih dapat pahala. Bayangkan tuan-tuan dan puan-puan, ulama yang bernama Imam Al-Ghazali. Dia mengarang buku, mengarang kitab namanya Ihya Ulumuddin. Contohnya ada kitab-kitab lain, Bidayatul Hidayah, itu kitab dia juga. Ada orang baca kitab dia, orang amalkan, dia dapat pahala tak? Dapat pahala juga ya. Itu ilmu yang memberi manfaat. Saya ngajar anak saya pun buat apa yang saya ajar. Bila dia buat, saya dapat pahala tak? Dapat pahala juga ya. Sebab itu tuan-tuan dan puan-puan, saya suka ngajar. Patutnya saya ni rehat di rumah. Udah 80, habis lagi 60. Patut rehat je, lantak komel lah. Tapi kita nak pahala tu berterusan walaupun kita dah padam. Itu ilmu yang memberi manfaat. Kitab-kitab yang dikarang oleh ulama-ulama dulu. Contohnya Syekh Daud Al-Fatani ataupun Fahmi Zamzam. Sekarang ni ada seorang ulama lagi hidup lagi. Dia mengarang kitab juga. Namanya Syekh Nuruddin Marbuk Al-Maki Al-Banjari. Hidup lagi sekarang ni. Dia mengarang kitab. Ada orang beli kitabnya, dia baca. Dia dapat pahala tak? Dapat pahala walaupun dia dah mati ya. Itu ilmu yang memberi manfaat. Yang ketiga, anak-anak yang soleh. Anak-anak yang soleh yang sentiasa mendoakan untuk kedua ibu bapanya. Anak soleh ni dia tak ditinggal semayang. Sentiasa dia mendoakan ibu bapa dia. Lepas semayang dia doa, Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Dapat pahala mak bapaknya. Sebab mak bapaknya dah tak ada, dah meninggal dunia. Tapi anak berdoa dapat pahala dia. Sebab itu tuan-tuan dan puan-puan, bila berdoa jangan harus tinggal doa untuk ibu dan bapa. Sama ada ibu bapa tu masih hidup ataupun dah tak ada. Kalau masih hidup, pahala dapat juga dia tengah hidup. Kalau dah meninggal, sudah dalam kubur, masih dapat pahala lagi. Ada seorang bila diberi pahala, berebut-rebut. Ini cerita kitab ni bukan melambut tau. Berebut-rebut dia mengambil. Macam orang nabur duit dan nabur pahala tu tabur itu, berebut-rebut mengambil dalam kubur. Orang ni rebut. Ada seorang tu relax je. Tak ada berebut-rebut. Ditanya dia, kenapa kamu tak ada berebut ngambil kan? Tak ada bertolak-tolak ngambil benda yang datang tu. Saya dapat peri, senang je dapatnya. Kerana saya ada seorang anak, sekian-sekian tempat, dia kerja dia hafal Quran. Asyik dia baca Quran je. Pahala tu mengalir pada saya. Jadi saya tak payah berebut, dapat je kan. Tak lama lepas itu, udah lama, udah anu lah. Dia pun sama-sama berebut dengan orang lain. Tadi tak ada berebut. Tadi dia dapat gitu ya. Ini udah berebut sama-sama dengan orang lain. Tak betul kamu tak ada berebut. Ini kenapa kamu berebut kan? Anak saya yang anu tu dah meninggal dunia. Dah tak ada pahala lagi dari saya. Tengok. Itu hebatnya anak yang solehnya. Sebab itu tuan-tuan dan puan-puan, anak-anak ini bukannya anugerah. Bukannya tanda kebanggaan. Bukan tanda keseronokan. Anak-anak ini adalah amanah dari Allah. Kena didik supaya anak itu menjadi anak yang soleh. Dan dia mendoakan untuk kita, pahala dapat kita.
Kalau hidup pun dapat, sudah mati pun dapat. Dalam kubur pun dapat ya. Itu dia. Baik, kita baca senang ya. 38 hadis yang ke-38. Pahala yang berterusan. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza matal insanu qata'a amaluhu illa min salas sadaqatin jariyah aw ilmin yuntafa'u bih aw walidin salihin yad'u lahu. Hadis yang saya hafal lebih kurang itu bunyi ya. Tapi ada sikit-sikit beza ya. An Abi Hurairah, daripada Abu Hurairah. Abu Hurairah ni bukan nama betulnya. Ini gelarannya. Siapa bagi gelaran pada dia Abu Hurairah? Siapa bagi? Rasulullah bagi pada dia. Lekat sampai sekarang ni. Bila sebut Abu Hurairah semua orang tahu. Dia ni perawi hadis yang terkenal. Nama sebenarnya Abdul Rahman bin Sakhr, Sin Khara Sakhr. Itu nama dia sebenarnya. Tapi kalau saya sebut Abdul Rahman, siapa tak tahu? Ngawu kepala, mencari dulu. Siapa Abdul Rahman? Mana dia Rahman? Tapi kalau sebut Abu Hurairah semua tahu ya. Kerana dia sangat gemukkan kucing. Tak boleh tengok kucing. Nampak je kucing, ditangkapnya, diciumnya, dipeluknya, dia bawa balik. Kalau tak ada tuan, dia bagi makan dan sebagainya. Begitulah tak boleh tengok kucing. Seronok-seronok dengan kucing. Diperhatikan di Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tengok berkenan dengan kucing. Sudahnya kata Nabi, aku tukar nama kamu. Kamu sekarang ni aku gelar dengan panggilan Abu Hurairah, bapak kucing. Sampai sekarang ni lekat gelaran bapak kucing ya. Itu Abu Hurairah radhiyallahu anhu, mudah-mudahan Allah redha dengan dia. Anna tu bahawasanya sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada anna Rasulullah bukan Rasulullah ya. Dia anna tu membaris ataskan huruf yang di akhir selepas itu ya. Anna Rasulullah. Begitu kalau ada ya sebelumnya. Nak baris atas, bukannya baris depan ya. Ya Aba Bakr. Ya Aba Bakr ya. Bukan Bakr. Ya Abdul Halim, bukan Abdul ya. Ya Abdul Halim. Itu kalau ya. Ini begitu juga. Anna tu sesungguhnya. Kalimat taukid. Sesungguhnya. Ya. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bila dengar perkataan Rasulullah berjawab sallallahu alaihi wasallam. Kalau tak jawab, sengaja tak nak jawab, orang tu digulung sebagai apa? Sebagai apa? Orang kedekut. Siapa tak jadi kedekut kan? Kedekut lagi apa? Tangkal, jerit lagi, tai hidung, masin lagi. Apa lagi? Genggam ayam, tak terik lagi apa? Orang Cina cakap apa? Kuhon. Lagi apa? Orang kampung Gajah cakap apa? Cike. Sebut betul-betul. Cike. Jangan cike, tak betul. Cike. Dia punya sengit tu nak betul. Kedekut benar ya. Ada lagi satu, itu untuk orang kampung Gajah je, orang lain tak tahu. Namanya Pilim. Dia panggil Pilim. Kamu ni Pilim benar. Pilim tu yang berkira benar. Itu ya. Jadi bila dengar perkataan Rasulullah jawab apa? Sallallahu alaihi wasallam. Begitu dia sebut Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nabi lain tak apa. Nabi Musa tak apa. Dan banyak Rasulullah ya. Nabi Musa sebut alaihi salam. Itu tak apa. Ini betul. Qala Rasul anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza tu sekiranya mati tu mati, bukan mata di kepala gitu kan, ni mati. Al insan apa? Manusia. Bila mati seseorang manusia, inqata amalu, putus segala amalan-amalannya. Inqata tu putih, tak ada lagi, tak bersambung lagi segala amalannya. Illa melainkan min daripada salah tu tiga perkara yang kekal, yang lain tu semua putih dah.
Shadaqatin jariyah, artinya sedekah jariyah. Sedekah yang panjang kegunaannya. Kita sedekah sekolah tahfiz umpamanya. Sekali selagi sekolah itu berfungsi, selagi itulah kita dapat pahala daripadanya. Ya, sekolah tahfiz di mana? Di Kolong Sekah ada. Lagi? Di kampung ada. Di Belenangu ada sekarang ni, banyaklah ada. Di Ipoh lagi banyak. Dekat dengan masjid Jalan Deri itu intim tu, tempat tahfiz tu. Mereka hafal Quran tu. Selagi ada sekolah itu berfungsi, selagi itu pahala kita ada, ya. Sebab tu nak sedekah jangan sedekah pisang aja. Boleh sedekah pisang tak salah, tapi jangan asyik pisang aja. Anak dapat 5A UPSR pisang, dapat 8A PMR pisang, dapat 11A SPN pisang, dapat matrikulasi pisang, masuk universiti pisang, lulus dari universiti pisang, dipinang dia orang pisang, mengandung pisang, dapat cucu pisang. Oh, dia ingat orang masjid dia buruk belakang makan pisang aja. Yang peliknya tahu, orang jual royan sedekah pisang juga. Patutnya apa nak sedekah? Royan kan. Ini tak pisang juga. Buruk belaka kita ni kan. Tadi saya dapat 2 biji pisang di kampung lepas ngajuk. Dia bagi macam-macam tu. Ada 2 biji pisang tu. Tak salah, bukan salah je. Tapi jangan itu aja. Biar banyak gunanya. Lama sikit gunanya. Ya. Shadaqatun jariyatin. Aw ilmin yuntafa'u bih, atau ilmu yang memberi manfaat. Ilmu tu biar ilmu yang memberi manfaat. Ilmu yang ada faedah. Jangan belajar ilmu yang membinasakan. Ilmu ada 3. Yang pertama ilmu yang memberi manfaat. Yang kedua ilmu yang membinasakan. Ilmu nari, ilmu joget, lagi ilmu sihir, itu membinasakan, ya, berdosa, ya. Yang ketiga ilmu yang sia-sia. Ilmu sia-sia. Ngajar main dam sia-sia, ya. Tak ada apa faedah. Apa faedah main dam? Perempuan tahu main dam tak? Main Pak Haji. Orang suka main dam ni dia menghina Pak Haji je tau. Bila belum naik haji macam mana makannya? Satu ke depan makan. Ya tak, Nan? Ya tak? Tak kerti main dam kan? Ini pakar main dam lah. Siapa nak tahu lawan boleh, ya? Satu kalau belum naik haji tu. Bila udah naik haji punyalah tamaknya Pak Haji tu. Melompat-lompat, makan kiri, makan kanan, makan ke belakang, makan, ya. Itu. Jadi menghina Pak Haji, tak usah main dam. Itu ilmu yang sia-sia. Tak berdosa tapi sia-sia. Buang masa, ya. Lagi satu ilmu main karam tau, main letek. Ya Allah, bingung betul. Berkejam-kejam tu. Saya tidur di rumah adik saya. Di sebelah rumah saya ada rumah lain. Mun sampai dia main karam, dia insya' tu sampai subuh esok tak habis-habis. Letek. Ya Allah, bingung benar komen ni. Kata hati saya lah, tidak saya akan buat apa. Tak ada apa bedanya. Kalau main bola, ada juga peluh keluar. Kalau main badminton, dia keluar peluh, ada kemahiran. Kalau jadi tera dunia, juara dunia macam Lee Chong Wei tu tak? Ada lebih dah kan jadi jutawan tu ni. Main chess, itu ada gunanya. Kalau dia betul-betul jadi grandmaster, itu jadi jutawan boleh tahu. Macam Eddie Fisher namanya, ya. Jutawan tu kerana dia Johan chess dunia. Ini main dam apa? Mana ada kemahiran main dam? Itu ilmu sia-sia, ya. Jadi ada 3. Satu ilmu yang memberi manfaat, lagi satu ilmu yang membinasakan, ilmu yang berdosa. Yang 3 ilmu yang sia-sia. Main seremban, apalah kemahiran main seremban. Buat madu orang Melayu aja. Dia ngira hak 7 aja, nyampur hak 7 aja. Nyampur pula tu, bagi tak boleh, darab tak boleh. Ya ke tak? Apa gunanya? Itu sia-sia. Yang 3, ya. Ilmu yang bermanfaat, ilmu yang membinasakan, ilmu yang sia-sia. Jangan. Tak biar ilmu yang memberi manfaat. Ngajar semayang, okey.
Mengajar membaca, okey. Mengajar baca Quran, okey. Mengajar zikir, okey. Mengajar selawat, okey. Jadi tanda ilmu yang bermanfaat tu ada 6. Pertama, lagi dia pandai, lagi dia takutkan Allah Ta'ala. Yang kedua, kurang gemarnya kepada dunia. Ada 6 ya. Kurang gemar dia kepada dunia. Yang ketiga, lebih gemar dia kepada akhirat. Kalau ada pertemuan antara dunia dan akhirat, dia pilih mana? Ada pertemuan antara dunia dan akhirat, dia pilih mana? Dia pilih akhirat. Yang keempat, dia tahu kelemahan dirinya. Dia tahu kelemahan diri dia. Kita tahu kelemahan dia, tapi bukan kelemahan diri. Kita tahu kelemahan orang lain. Tok Imam macam ni kelemahannya, Tok Bilal macam ni kelemahannya, Ustaz macam ni kelemahannya, Ustazah macam ni kelemahannya. Dia tahu orang lain je. Jadi dia tak tahu. Dia nombor 4, dia kenal, dia faham, dia kenal kelemahan dirinya. Yang kelima, dia tahu tipu daya syaitan. Syaitan suka ke tuan-tuan dan perempuan ngaji petang ni? Suka tak? Macam-macam usaha dia supaya gagal pengajaran ni. Bawanya senjata. Mula-mula dia bawanya celak. Celak tahu mana? Tang mata. Bila kena celak setan macam? Mula ngangguk di depan ustaz. Tu. Kejap ni tak ada nampaknya. Tapi tengok kalau malam. Kalau ngaji lepas maghrib ada tak kawan tu? Yang nyandor, ngangis mulanya. Itu siapa yang tu? Dah kena apa tak? Dah kena celak setan tu. Tak berjaya. Setan bawa senjata yang kedua. Dia bawanya gincu. Tahu gincu? Tak tahu gincu. Gincu buat tak mana? Buat tak mana? Bibir. Salah. Bibir. Bubur dan bibir. Kena gincu setan. Ustaz ngajar depan, dia ngajar belakang. Itu dah kena gincu setan. Kejap ni tak ada ni. Tak ramai apa, kalau ramai belum tahu lagi ya. Ini tak ramai. Itu dah kena gincu setan tu. Yang ketiga, gincu pun tak jalan, tak berjaya. Celak pun tak berjaya. Dia bawanya tongkat. Ini tongkat ni mungkin berjaya lah ya. Dia ketuknya paha, dia ketuknya lutut, dia ketuknya bahu, dia ketuknya siku ya. Bila kena ketuk-ketuk di setan tu tok mula bersilai betul selemput, bersilai balik, betul selemput balik. Rasa-rasa nak melunjur segan pula ustaz di depan. Ya, rasa-rasa nak baring pada dia, nak baring pada rasa tu. Tapi segan pula. Tak ada bertabir, kalau dia tak habis orang baring dia kan. Sudahnya dia tak tahan, dia pun angkat tangan, minta izin dengan ustaz nak keluar. Dia pun keluar, ustaz pengangguk balik, dia pun keluar dah. Dah keluar tu dia ambilnya motor tu tolaknya dulu. Bukan start lah. Tolaknya sampai keluar pagar baru start. Dia pun balik. Berjaya lah setan. Jadi yang kelima dia kenal tipu daya setan. Yang keenam tanda ilmu yang memberi manfaat itu ialah dia tahu perkara-perkara yang boleh menolakkan, boleh mendatangkan tak ada pahala baginya. Boleh mendatangkan kebinasaan. Dia tahu taktik dari syaitan, dia tahu apa benda yang boleh menghilangkan pahala ibadahnya. Iaitu ada 3. Yang pertama ujub, yang kedua riak, yang ketiga takabur. Kalau ada 3-3 tu habis tak ada pahala ya. Ngaji tak ada pahala, saya ngajar pun tak ada pahala. Saya ngajar pun kalau ada 3-3 tu. Kalau dalam hati saya, handai kamu ni dia tak ada ngantuk pun kamu sedap ngajar, aja pandai kamu ngajar. Habis tak ada pahala, tak ada pahala dalam tu. Walaupun betul ya. Tak dapat pahala. Jadi kita mengajar semua kerana Allah Ta'ala. Atau ngajar tu nak balik. Bila nak balik, keluar mentaka, masuk balik, keluar balik, masuk balik, tengok tayar keliling. Ngapa? Kerana Cikgu Kasim tak ada dekat. Ngapa hendak Cikgu Kasim? Hendak kan? Envelope. Jadi tak ada pahala. Mungkin dapat envelope tapi pahala tak dapat. Jadi tak itu ilmu yang beri manfaat tu. Alright, belum baca kitab lagi. Ini kita baca ya. Lagi yang ketiga tadi belum habis lagi. Awalidin salihin yad'ulah, atau anak yang soleh, bukan nama soleh, anak tu soleh. Semayang tak tinggal, puasa Ramadan tak tinggal, menutup aurat tak tinggal, sentiasa berbakti kepada kedua ibu bapaknya. Dan sentiasa mendoakan kedua ibu bapaknya.
Baik, tengah baca artinya. Artinya daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Abu Hurairah radhiyallahu anhu, mudah-mudahan Allah redha dengannya. Bahawasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila seseorang manusia itu meninggal dunia, maka terputuslah amalnya, melainkan daripada 3 sumber saja. Iaitu yang pertama, sedekah jariah. Sedekah yang panjang kegunaannya. Dah saya cerita tadi. Sekolah ke, masjid ke, tanah wakaf ke, tanah untuk dijadikan surau ke, surau tadi pengajian dan sebagainya. Itu sedekah jariah namanya. Sedekah yang panjang kegunaannya. Jariah tu panjang, dia berlari. Ada je pahalanya. Itu sedekah jariah. Kemudian ilmu, pengetahuan yang dapat diambil manfaat daripadanya. Ilmu yang memberi manfaat. Jangan ilmu ada khabar 3 tu ya. Yang pertama ilmu yang memberi manfaat, yang kedua ilmu yang membinasakan, yang ketiga ilmu sia-sia. Kita nak ilmu yang memberi manfaat. Tandanya ada 6, sudah saya cerita tadi. 6 tanda ilmu yang memberi manfaat. Hafal ni, 6 ni. Saya ulang tayang laju-laju. Yang pertama, selagi banyak ilmunya, selagi itu dia takutkan Allah Ta'ala. Yang kedua, kurang gemarnya kepada dunia. Yang ketiga, lebih gemar dia kepada akhirat. Yang keempat, dia sedar kelemahan dirinya. Bukan kelemahan orang lain, kelemahan dirinya. Yang kelima, dia tahu cara-cara syaitan cuba menipu dia. Taktik syaitan dia tahu. Itu yang kelima. Yang keenam, dia tahu perkara-perkara yang membatalkan pahala ibadahnya. Itu ilmu memberi manfaat itu. Macam kita ngaji kejap ni, ilmu memberi manfaat tak? Memberi manfaat tak? Adakah saya kata kamu tak usah semayang kan? Tak betul. Tak usah ada puasa Ramadan, betul tak? Jadi kalau kita bertambah takutkan Allah Ta'ala, maknanya ilmu tu memberi manfaat kan? Ilmu yang membinasakan, ilmu yang apa? Ilmu yang mengajak orang buat maksiat. Ya, macam mana? Tengok durian luruh umpamanya. Dia ngajar ilmu mencuri durian. Macam mana boleh mencuri durian? Supaya dapat durian boleh jual. Durian mahal lagi. RM10 sekilo aja lah. Jadi dia mengajar orang macam mana nak mencuri durian malam-malam. Tak payah pakai torchlight kena. Dia ngajar, jual lah. Dia mengajar lah. Kamu malam-malam cari guni. Guni tau. Guni padi tu, guni besar tu. Ikat pada kaki kamu. Kemudian kamu pergi ke bawah pokok nyok, pokok durian tu. Jangan angkat kaki tu, merelekkan kaki tu. Mana yang lekat pada kaki tu? Durian lah, duri dah. Bila kita sentuh dah, lekat dah. Itu cara nak, jangan buat ni ya. Contoh aja. Contoh ilmu yang membinasakan. Ngajar orang macam mana nak mencuri. Mengajar orang macam mana nak mukau. Tahu mukau? Tahu mukau tak? Supaya tuan rumah tu tak jaga. Dia pun baca. Jampi tau. Niat ni song mata kaji semalam. Dah tidur aja orang tu. Jangan baca doa tu tak betul tu. Saya longgok aja bukan betul ya. Jangan beria pula nerai aja. Itu ilmu yang membinasakan. Yang ketiga tadi ilmu sia-sia. Main seremban, main gasin, main congkak, main dam. Itu ilmu sia-sia ya. Dan sebagainya. Kita tak nak ilmu yang sia-sia, biar ilmu yang memberi manfaat. Mana? Iaitu sedekah jariah, ilmu pengetahuan yang dapat diambil manfaat daripadanya, dan anak yang soleh yang akan mendoakan untuknya. Jadi kita ada anak, jangan pastikan anak itu jadi anak yang soleh. Didik anak itu betul-betul. Nak dapat anak yang soleh, dia bermula daripada mencari jodoh lagi. Orang yang baik, dia akan mencari jodoh perempuan yang baik. Dapat anak, dalam perut mak lagi dah dilatihnya. Dilatihnya isi itu suruh baca Quran, banyak baca surah Maryam, banyak baca surah An-Nisa, banyak baca surah apa-apa lah ya. Supaya dilatih. Kemudian anak tu pula, dia lahir dalam suasana yang soleh.
Cari mana hospital-hospital yang ada cara melahirkan anak secara Islam. Banyak sekarang hospital ada tak? Ridwan Ipoh tu, dia cakap Islam. Bedanya orang perempuan Melaka. Ini kalau kita hantar hospital biasa, siapa bedanya? Siapa bedanya? Kadang-kadang geram sing bidangnya tau. Geram sing bidangnya. Bayangkan isteri kita dibidani oleh geram sing. Macam itu yang tak soleh jadi tu. Suasana pun tak soleh. Kemudian dah lahir anak tu, dilatih dari kecil lagi cara Islam, pakaian cara Islam. Dari kecil dilatih dia menutup aurat dan sebagainya. Kerana asas pendidikan Islam itu ialah ayat Quran surah At-Tahrim. Apa dia? Anfusakum lagi wa ahlikum naro. Peliharalah diri kamu dan juga ahli-ahli kamu daripada api neraka. Itu cara pendidikan Islam. Kalau dia tu sudah besar sikit, pastikan dia menutup aurat. Sudah cukup 7 tahun apa buat? Suruh dia semayang. Ini dalam Islam ni, pendidikan dalam Islam ni. Sudah cukup 7 tahun suruh dia semayang. Siapa nyuruh ni? Nabi nyuruh. Muru auladakum bisolah wa hum abna'u sab'a sinin, kata Nabi. Perintahkan anak-anak kamu dengan semayang setelah berumur 7 tahun. Jangan pukul lagi. Suruh aja. Mat, mari kita semayang. Bukan mat pergi semayang, tak ada. Mari kita. Mat, mari kita semayang. Kalau anak lelaki. Kalau anak perempuan, Timah, mari kita semayang. Mari kita semayang. Mari kita menutup aurat. Eton, mari kita semayang. Itu cara-cara didiknya. Bukan tutup aurat, dia naik terbongeh kepala dia. Itu tak ada ya. Nyuruh aja, tapi dia tak buat. Dia kena buat dulu. Mari buat. Itu dia. Sudah cukup 10 tahun, tak semayang lagi, apa buat? Tuan-tuan dan puan-puan apa buat? Ukul. Wa aqribuhum alaiha wa hum abna'u ashrin. Dan pukul mereka-mereka yang meninggalkan semayang setelah berumur 10 tahun. Kalau ini kita boleh buat, insya-Allah anak tu mudah dilatih untuk semayang. Mudah aja latih ya. Tak ada masalah. Kalau macam ini kita buat. Ini sudah umur 30 tahun baru suruh semayang. Kawan tu dah tinggi pekak tu. Bodybuilder pula tu. Mat pergi semayang, dia kira yang pun tu. Kita pun takut dengan dia. Ada tak mak bapak takutkan anak? Ada ke tak ada? Ada. Pasal apa tak ada latih dari kecil? Cuba latih dari kecil. Tak ada yang takut, lantaklah nak tahu apa jawatan pun. Dia. Itu baru makna baru. Baca keterangannya. Ya, makna pun belum habis baca. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila seseorang manusia itu meninggal dunia, maka terputuslah amalannya melainkan daripada 3 sumber saja, iaitu sedekah jariah, ilmu pengetahuan yang dapat diambil manfaat daripadanya, dan anak yang soleh yang akan mendoakan untuknya. Kalau anak soleh dia mendoakan mak bapak dia, Allahumma ighfir li dhunubi wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Dia mendoakan untuk mak bapak dia. Sebab itu tuan-tuan dan puan-puan, bila berdoanya jangan tinggal doa untuk ibu bapa. Walaupun dulunya dia pernah derhaka kepada ibu bapa. Ya, maknya dah meninggal dunia, bapaknya dah meninggal dunia, dia dulu derhaka kepada bapaknya. Tak peduli mak bapaknya, nengkin-nengkinnya kerjanya. Udah mati, nak minta apa, minta amal siapa, dah tak ada. Jadi macam mana? Doakan untuk keduanya ya. Setiap kali doa. Jangan betul-betul. Lantak berjuta-juta kali pun doa aja. Akhirnya dia akan menjadi anak yang soleh. Walaupun dulu dia derhaka kepada ibu dan bapa. Ni ada cerita kitab ni. Kitab khabar betul. Itu cara dia nak melepaskan daripada dosa derhaka kepada ibu dan bapa. Baik, keterangan. Apabila seseorang telah meninggal dunia, terputuslah baginya peluang untuk menambah pahalanya. Udah mati tak ada semayang lagi. Udah mati tak ada zikir lagi. Udah mati tak ada selawat lagi. Udah mati tak ada sedekah lagi. Apa nak sedekah dia bangkit minta tolong? Udah mati tak ada lagi. Apa?
Tak ada lagi berdakwah lagi. Apa berdakwah dah mati? Tak ada pahala langsung. Terputus segala pahalanya. Sebanyak masa amalan yang telah dilakukannya masa ia hidup dahulu. Nanti dia habis dulu. Habis. Alright. Apabila seseorang telah meninggal dunia, terputuslah baginya peluang untuk menambah pahalanya. Tak boleh tambah lagi dah. Kerana dia sudah mati. Apa nak pahala? Lidah tak boleh cakap, apa nak zikirkan? Tak boleh selawat lagi. Mata pun tak dapat pahala lagi. Mula tu pejam je. Tak boleh tengok Quran, tak boleh tengok hadis, tak boleh tengok keluarga dan sebagainya. Putus segalanya. Sebanyak mana amalan yang telah dilakukannya semasa ia hidup dahulu, maka sebanyak itu sahaja pahala yang akan diterimanya. Masa dia hidup dulu, kalau rajin, banyaklah pahalanya. Kalau rajin puasa, banyaklah pahalanya. Kalau rajin berzikir, banyaklah pahalanya. Kalau malas zikir, lepas salam bah, lepas salam bah. Aku tahu bah. Apa bah? Apa bah? Tuan, apa bah? Naik bah? Kumbah. Tahu kumbah? Caw. Zikirlah dulu, apa salahnya? Baca dulu la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Zikir dulu. Makruh hukumnya, tuan-tuan dengar dah tahu. Makruh hukumnya berkalih daripada tempat duduk dia tu selagi tok imam tak berkalih tempat duduknya. Bila tok imam berkalih, baru dia boleh bangkit. Ini dah suruh-suruh dah tak ada, ke mana pergi? Tak apa dah. Ada tak yang habis tu? Dah ganggu dia. Makruh. Makruh tu Tuhan gemuk ke Tuhan benci? Tuhan benci yang makruh tu. Jangan berani-berani buat yang makruh tu. Tuhan benci. Bukan marah, benci. Maknanya dia tak denda, tak hukum, tak seksa, tapi benci. Dia tak pandang kita dengan pandang kasih. Dia tak pandang kita dengan pandang rahmat. Kalau orang benci dengan kita, seronok ke tak? Seronok ke orang benci kita? Macam saya datang ni semua benci. Saya tegur Cik Kasim, saya diam, tak nak nyawa. Saya tegur Nan pun tak nak nyawa. Saya tegur Tuan tak nak nyawa juga. Sudah-sudah ya? Merajuk terus balik. Ya ke tak? Kalau orang benci semua. Tapi kalau datang bagi salam, assalamualaikum, dia punya waalaikumsalam. Itu seronok kita. Dia sambut kita baik tak? Begitulah kalau benci. Jangan buat yang makruh-makruh tu. Ini dah bila dengar makruh tu jui aja tu. Alah makruh bukan haram, makruh je. Padahal makruh tu Allah benci. Bila Allah benci, malaikat benci. Allah benci, malaikat benci, Rasul pun benci. Allah benci, malaikat benci, Rasul benci, orang-orang saleh pun benci. Wali-wali Allah benci semua. Makhluk-makhluk syurga semua benci. Menderita tak? Seronok kan kalau semua orang benci? Itu dia. Jadi jangan jui Haji Bibi tu dengan makruh tu. Dia tidak akan dapat menambah lagi pahalanya melainkan daripada 3 sumber yang telah diterangkan dalam hadis di atas. Pertama, sedekah jariah. Dia menerangkan apa benda yang sedekah jariah iaitu segala wakaf yang pernah dijariahkan semasa hidupnya dahulu. Seperti banyak berwakaf. Lagi ada wakaf tunai pun ada. Ada online pun ada. Nak wakaf tak salah. Boleh ikut kemajuan teknologi hari ini. Wakaf online tak apa. Masuk je dalam bank, itu hantar je resip pada dia. Itu wakaf tu ya. Banyak. Kita banyak guna duit nak buat apa? Macam orang kita lah, macam saya ni dah 80. Duit dah banyak benda nak buat apa? Perempuan nak buat apa? Apa gunanya? Pergi kedai kopi apa? Macam mana dia order kedai kopi macam mana? Bagi kopi satu, jangan bubur gula je. Apa rasa kopi tak gula?
Baik. Pak Haji nak makan apa? Makan roti je. Saya mana boleh makan roti? Roti tu minyak banyak, kolesterol banyak. Saya ada sakit apa? Minyak banyak. Saya ada sakit apa? Sakit jantung. Tak boleh makan minyak. Sedap Pak Haji. Ni baru masalah ni dah. Daging ada, rusa ada, pelanduk ada, ketam ada. Apa jawab? Saya mana boleh makan daging? Kerana apa? Ada darah tinggi. Tak usah nak kena usah darah tinggi. Ini ada remeh ada, lala ada, ketam ada, sotong ada. Kamu tahu? Saya tak boleh makan apa? Ada gaut. Ada apa nak makan Pak Haji? Baklah roti mengali tu saya colik dengan kopi pahit. Sedap kan? Roti mengali, kepak, colik dengan roti pahit. Dengan kopi pahit. Sedap kan? Duit kesel-kesel dalam poket. Berjuta-juta dalam poket ni. Ya? Beribu-ribu. Juta tak ada. Buat duit berjuta-juta di bank lah. Tapi dalam poket tu berjuta-juta. Apa guna? Makan kopi pahit. Colik dengan roti mengali. Ya, boleh menikmati nikmat-nikmat tapi tak berdaya. Ya. Itu sebab Allah kata wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Dan tidak ada kehidupan dalam dunia ni melainkan mata benda yang menipu daya. Duit banyak tapi tak boleh gunakan. Ya. Tertipu tak? Duit banyak tak boleh makan, gula tak makan, daging tak makan, gula tak makan, sotong tak makan, lala tak makan, remeh tak makan, kerang tak makan. Apa guna duit banyak? Apa yang tak guna? Nak kahwin tak boleh. Kahwin apa dah? Jalan pun dah terketuk-ketuk. Jadi lebih baik disedekahkan, wakafkan ya, itu sedekah jariah. Yang pernah dijariahkan semasa hidupnya dahulu seperti mewakafkan tanah. Tanah diwakafnya. Boleh tak? Untuk apa? Untuk dirikan masjid dan sebagainya. Mewakafkan tanah untuk kebajikan, membina masjid, surau, sekolah, jalan, jambatan dan sebagainya. Selama harta benda ini digunakan orang, selama itulah ia mendapatkan pahala yang berterusan, yang mengalir masuk ke dalam suratan amal kebaikannya. Pahala tu mengalir je, dapat bertambah lagi pahalanya. Esok bila ditimbang, berat pahalanya, ringan dosanya. Esok kita ada timbang dah. Ada timbang dari akhirat esok? Ada. Fa amma man saqulat mawazinu fa huwa fi 'ishatir radiyah. Barang siapa berat timbangan kebajikannya, maka dia sentiasa berada dalam keredaan Allah. Allah redha dengan dia. Nak syurga Allah redha, nak mahligai Allah redha, tak nak neraka Allah redha, nak kenderaan Allah redha, nak makanan yang sedap-sedap Allah redha, nak pakaian yang hebat-hebat Allah redha. Lagi apa? Lebih lagi kalau orang lelaki nak bidadari, Allah redha. Tahu tak perempuan ni 4 orang ya. Ini 4 orang depan ni. Kalau masuk syurga, dia dapat berapa orang bidadari? Ni 4 orang ni. Kalau dia ni masuk syurga, so, berapa orang bidadari? Dapat. Paling koman, paling kudi, paling koyok, paling tak guna 72. Tahu? 72 you know. Nak kata nak Nan? Tanya orang ni. Nak kata tak 72? Dalam dunia ni susah ke 72? 2 untuk kali. Ya ke tak? Ada bangkangan. 2 untuk ni. Ya ke tak tuan? Kenapa? Kerana ada penyakit. Penyakit apa? Penyakitnya TB nama panggil. Tahu apa TB? Tanya Cik Kasim, apa TB apa? Takut bini. Ya, termasuk yang bercakap lah. Ada demo ni 4 orang ni tak cemburu esok. Ya ni 72, ni 72, dia 72. Tak cemburu ke 4 orang ni? Cemburu ke tak? Kenapa tak cemburu? Dia ngangguk. Ngangguk dah cemburu. Mana cemburu tu? Cemburu ke tak? Tak. Di syurga besok, cemburu tu dah dicabut oleh Allah dari hati semua masing-masing. Tak ada cemburu lagi.
Lagi ramai lagi seronok, lagi ramai lagi seronok, lagi ramai lagi seronok. Kalau dia jadi tok siap masjid ke, tok bilal ke, tok imam ke, Allah ni banyak. Mungkinlah 500, mungkin 1000 bidadari dapatnya tahu. Lagi ramai lagi seronok. Kata orang putih, the more the merrier. Lagi ramai lagi seronok. Itu nama syurga ya. Itu Allah redha. Pahala tak, sekarang ni tak ada pahala, dah mati tak ada pahala. Tapi kalau ada yang tiga-tiga tu, mengalir je pahalanya ya. Sampai dalam kubur. Sampai dibangkit tu pahala masih ada lagi. Selagi sebelum kiamat lah ya. Selagi digunakan apa saja yang diwakaf macam tu. Mana dia? Untuk kebajikan membina masjid, surau, sekolah, jalan, jambatan dan sebagainya. Selama harta benda ini digunakan orang, selama itulah ia mendapatkan pahala yang berterusan, yang mengalir masuk ke dalam suratan amal kebajikannya. Esok ditimbang pahala je banyak-banyak. Kedua, habis. Surah Qadariyah habis. Kedua, ilmu yang bermanfaat. Macam ngajar orang semayang, ngajar orang puasa, ngajar baca Quran, ngajar orang selawat, mengajar orang zikir, mengajar orang wirid-wirid lepas semayang. Itu mengajar yang beri manfaat ya. Ilmu yang beri manfaat. Selagi orang tu amalkan ilmu yang kita ajar tu, selagi itu pahala mengalir kepada yang mengajar. Bayangkan tuan-tuan dan puan-puan, Imam Ghazali, wirid-wiridnya ada dalam kitab. Ada tak wirid-wirid dalam kitab? Kita dah habis wirid dalam kitab Hidayatul Salikin dah habis dah kan. Kalau kita baca ada wirid-wirid yang dianjurkan oleh Imam Ghazali tu, dia dapat pahala tak? Imam Ghazali ada ke lagi? Ada ke lagi? Dah tak ada. Tapi pahala yang mengalir je. Berapa juta orang baca kitab dia. Berapa juta manusia dapat ilmu daripada kitab-kitab yang dikarang olehnya. Di antaranya Ihya Ulumuddin. Berapa juta orang baca. Yang kata bila tulis hidayah. Ada seorang ustaz itu je kita ke mana bagi dia ngajar. Ada orang ustaz dia. Nama ustaznya Khairul Alimi bin Kamrun Halan. Hafal Quran. Ngajar di tahfiz tahun sekah tu. Kemana saja dia ngajar kita itu? Karangan Imam Ghazali. Ya. Bayangkan pahala untuk Imam Ghazali itu. Sikit banyak ke? Sebab itu ilmu itu biar ilmu yang memberi manfaat. Iaitu segala ilmu yang dapat memberikan kemanfaatan kepada orang lain. Dan dapat menambahkan ketakwaan mereka kepada Allah SWT. Selagi orang semayang berpandukan wirid-wirid daripada Imam Ghazali, selagi itulah pahala mengalir pada dia ya. Selagi orang tu berzikir, berpandukan zikir-zikir yang diajar oleh Imam Ghazali, selagi itu Imam Ghazali dapat pahala. Maka selama ilmu itu masih lagi dikembangkan dan dipelajari, turun-temurun, selama itulah orang yang mengajarkannya pada peringkat permulaan itu akan mendapat pahala. Ada orang yang mula-mula tu dapat pahala sampai kiamat. Betul dia ngajar anak tu, anak dapat pahala, anak ngajar cucu dapat pahala. Orang yang mula-mula dapat tak pahala? Saya ngajar anak saya ngajar anak dia, anak dia ngajar anak dia, anak dia ngajar anak dia, sampai 7-8 keturunan. Saya masih dapat ke tak lagi pahalanya? Kalau asal dari saya, kau tahu. Sebab itu tuan-tuan dan puan-puan jangan kerekut ilmu. Ada ilmu ajar. Jangan kerekut ilmu. Pahala mengalir sampai walaupun kita dah tak ada. Dari turun-temurun ada pahala itu. Begitu pula halnya seseorang yang mengarang kitab yang bermanfaat, ia akan mendapatkan pahala yang berterusan selama mana kitab tersebut dibaca dan dipelajari oleh orang lain. Selagi mana ada kitab, selagi itulah dapat pahala ya. Itu yang kedua. Yang ketiga, anak yang soleh. Anak soleh ni bubuh nama soleh pun kadang-kadang tak jadi soleh. Tapi bukan had nama. Dia nak dilatih supaya dia menjadi soleh ya. Apa itu soleh? Buat segala yang disuruh, tinggalkan segala yang dilarang. Itu namanya soleh ya. Itu anak yang soleh. Ya. Mendoakan kepada kedua ibu bapaknya. Doa untuk ibu bapaknya. Melahirkan anak yang soleh yang bertakwa dan berwibawa adalah impian bagi setiap ibu bapa.
Tapi nak dilatih lah. Tak latih mana nak jadi anak soleh. Kalau kecil lagi dilatih anak tu nari, boleh jadi soleh kan? Ha? Cuba nari nak. Dia pun nari depan TV. Cong-cong. Oh bagus. Pandai anak mak. Dia pun tepuk tangan. Boleh ke jadi anak soleh apa tu? Dia latih kecil-kecil lagi baca Quran, kecil-kecil lagi latih semayang, kecil-kecil lagi dilatih menutup aurat. InsyaAllah akan jadi anak yang soleh. Ya. Melahirkan anak yang soleh yang bertakwa dan berwibawa adalah impian bagi setiap ibu bapa. Semua ibu bapa nakkan anak yang soleh ya. Namun di mana datangnya buah kelapa kalau yang ditanam itu adalah benih pinang. Dia nanam benih pinang, tak buah kelapa. Ada ke? Dapat ke buah kelapa? Nanam benih jerin. Lepas tu dia harapkan dapat buah durian. Dapat ke? Nanam jerin dapat ke durian? Mana ada nak? Ada ke? Pokok lain, benih lain, buah lain ada tak? Ada ke pokok lain benih lain? Ada. Lu ngedin tu. Ada tu. Pokoknya kabung, buahnya kantor. Ya Allah. Sama Ali mengenai pula petang ni buah lain, pokok lain. Tapi kalau anak yang soleh tu bapaknya mesti latih dia. Latih dia menjadi soleh. Jadi kalau benih pinang yang ditanam, dia takkan jadi buah kelapa. Buah kelapa yang ditanam itu adalah dengan benih pinang. Insan soleh tidak dapat dilahirkan dengan didikan yang apa? Yang toleh. Toleh itu yang jahat. Dilatih anak tu menari, dilatih anak tu mendedahkan aurat, dilatih anak tu pakaikan t-shirt, anak dara pakai t-shirt. Depan tulis kiss me. Ada nak tengok. Depan tulisnya kiss me. Belakang tulis apa? Nan. Depan tulis kiss me. Anak dara tu. Depan tulis kiss me, belakang tulis apa? Apa? Dia memang pandai. No problem dia memang. Betul tu. Boleh ke dapat anak yang soleh begitu? Boleh ke dapat solehah begitu? Dilatih begitu dah kecil lagi. Dilatihlah mereka menutup aurat ya. Jadi kalau soleh sahabat yang jauh dari nilai-nilai agama yang diasuh oleh suatu lingkungan yang tidak sihat. Insan soleh adalah buah tu hasil ya dari didikan yang berterusan. Itu sebab puan-puan masa mendodoi anak tu dodoikan kan lagu-lagu yang boleh mendidik jiwa dia. La ilaha illallahul malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah sadiqul wa'dil amin. Itu cara lagu-lagu yang didodoikan. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Nanti dia cakap, dia tanya mak Allah tu siapa ya? Nampak? Ya. Subhanallah tu siapa? Allah siapa? Mak tu Allah tu Tuhan kita. Dia latih dia tu menjadi anak soleh. Itu sebab jangan mendodoikan anak tu dengan lagu-lagu yang apa? Lagu-lagu yang merosakkan dia. Ini dah bulan mengambang, Pak Ngah lah balik. Lagi tak mengambang bulan, Pak Ngah tak boleh balik. Bunyi macam melawak, betul tak? Lebih-lebih kalau lagu yang tak ada berfaedah langsung. Ya honjang geli kahit apa gunanya? Apa tak dapat? Lebih-lebih kalau ngajak buat maksiat lagi teruk. Ngajak orang buat maksiat. Ada tak lagu-lagu ngajak orang buat maksiat? Ada. Kalau tidak ada yang punya. Tak pernah dengar lagu tu. Tahun 50-an lagu. Nan bayar mana tahun 50-an? Ada kan? Baru lahir. Saya tahun 50 hafal lagu tu. Kalau tidak ada yang punya, mari kita apa sambung.
jalan bersama. Ngajak orang buat maksiat. Mana saja saya menurut, asalkan jangan main gila. Keng. Itu melatih anak kita melakukan maksiat. Biar dia latihkan dengan dodoyan yang apa? Dodoyan yang mendidik jiwa dia. Tambah sekarang ni tuan-tuan dan puan, buayannya bukan jenis kopi tu. Kalau jenis kopi tu senang dah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itu yang dulu ya. Baru senang. Sekarang ni buayan tu lah. Menjuk tu. Tak sesuai pula. Tak mau disebut kopi tu tak sesuai lagu itu ya. Yang sesuai apa? That's the way I like it. Itu jadi kutu rahak tu. Bunyi macam melawak. Tapi betul tak? Pasal kita ngajar dia kopi tu. Lagi apa? Insan soleh adalah boleh dan dididikkan. Boleh adalah buah dari didikan yang berterusan dan pembinaan yang tersusun rapi, susun elok. Ia merupakan hasil daripada kegigihan ibu bapa. Kalau senang nak didik anak ni, ya, gigih. Guru dan lingkungan yang sihat dan suasana yang membina. Yang dapat menghantarkan anak tersebut ke pintu gerbang ketaatan. Jadi anak tu taat. Dia ajar orang kecil supaya taat. Jangan melawan bapa, jangan melawan mak, jangan melawan tok, jangan melawan nenek. Dia ajar dia tu. Cuba kita fikirkan sebentar. Menang sikit. Ya, fikir orang benar-benar. Adakah salah satu di antara tiga perkara itu, tiga perkara di atas yang telah kita lakukan, ada kita buat? Yang tiga-tiga tadi, ada tak pernah sedekah jariah? Ada, alhamdulillah. Ada tak mengajar ilmu yang memberi manfaat? Mengajar ilmu itu bukan macam saya saja. Bukan majlis ilmu ni ngajar di masjid itu satu cara. Tapi anak-anak boleh tak diajar? Saudara mara boleh diajar tak? Boleh tak. Itu ilmu manfaat tu. Ya. Cuba kita fikirkan sebentar. Adakah telah salah satu di antara tiga perkara di atas yang telah kita lakukan? Kalau belum, ada harapan lagi. Kalau belum, maka berusahalah. Dan kalau boleh, himpunkanlah ketiga-tiga perkara itu sekaligus. Itu hadis yang ke-38. Ada lagi 4 hadis. Lepas tu tamatlah kitab kita ni. Sudah tamat kitab esok, tamatlah kontrak saya dengan tuan-tuan dan puan-puan. Saya pun tak tentu ada lagi dah menghabiskan ni. Jangan lepas ni orang tengok apa Haji Ibrahim, apa dah? Udah kita rumah. Udah apa? Udah padam. Okey. Sekian dulu. Ada siapa-siapa nak bangkang? Tak ada. Ada siapa-siapa nak tanya? Tak. Ya. Tanya satu Ustaz. Ni pas